Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar sambungan unit 6 iaitu mengukur isi padu. Untuk subtajuk mengukur isi padu, hari ini kita akan belajar apakah isi padu, mengukur isi padu kotak lohong, mengukur isi padu cecair dan juga kaedah sesaran air. Baiklah murid-murid, apakah isi padu? Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh pepejal, cecair atau gas. Sebagai contoh, isi padu kotak ini ialah besarnya ruang pada kotak ini yang dapat dipenuhi oleh pepejal, cecair atau gas. Isi padu diukur dengan menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit dan simbol yang sesuai. Contohnya, isi padu susu kotak dinyatakan dalam unit mililiter atau ditulis dengan simbol ml. Isi padu air botol pula dinyatakan dalam unit liter atau ditulis dengan simbol L. Dan isi padu tangki air pula dinyatakan dalam unit meter padu atau ditulis dengan simbol M3. M padu. Baiklah, kita teruskan dengan subtajuk yang kedua iaitu mengukur isi padu kotak lohong. Bolehkah kita mengukur isi padu kotak lohong? Bagaimanakah caranya? Ini adalah contoh kotak lohong. Kotak lohong adalah kotak yang mempunyai ruang di bahagian dalam. Ya, kita boleh mengukur isi padu kotak lohong dengan menggunakan kubus yang berukuran 1 cm padu. Okey, 1 cm padu. Ini adalah contoh kubus yang berukuran 1 cm padu. Kubus 1 cm padu. Setiap kubus ini berukuran 1 cm padu. Kotak lohong, kotak yang mempunyai ruang di bahagian dalam. Berapakah bilangan kubus 1 cm padu yang dapat memenuhi kotak lohong? Ingat ya murid-murid, cm bermaksud sentimeter, 3 bermaksud padu. Setiap kubus ini berukuran 1 cm padu. Mari kita lihat berapa bilangan kubus yang dapat dimuatkan ke dalam kotak lohong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jangan lupa satu lagi di bahagian belakang iaitu kubus yang ke-8. Okey, bermaksud 4 kubus di bahagian atas dan 4 kubus di bahagian bawah. Ini bermakna kotak lohong memerlukan 8 kubus yang berukuran 1 cm padu untuk memenuhi ruangnya.
Jadi, isi padu kotak lohong bersamaan dengan 8 cm padu. Baiklah, kita teruskan dengan subtajuk yang ketiga iaitu mengukur isi padu cecair. Lim, Langgi dan Aisyah membeli susu kotak. Mereka ingin mengetahui sama ada isi padu susu kotak tersebut sama seperti yang dilabelkan. Isi padu susu kotak ini ialah 200 ml. Adakah isi padunya tepat 200 ml seperti yang ditulis di kotak? Mari kita mengukurnya. Tahukah kamu apakah alat yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair? Alat yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair ialah silinder penyukat dan juga bikar. Mari kita lihat bacaan siapakah yang betul. Lim, Langgi ataupun Aisyah. Bacaan yang diperolehi oleh Lim ialah 210 ml. Perhatikan kedudukan mata Lim. Lim mengambil bacaan daripada bahagian atas silinder penyukat. Bacaan yang diperolehi oleh Langgi pula ialah 190 ml. Langgi mengambil bacaan daripada bahagian bawah silinder penyukat. Dan Aisyah pula mendapat bacaan 200 ml. Bacaan siapakah yang betul? Jadi, bacaan siapakah yang betul? Ya, bacaan yang diambil oleh Aisyah ialah bacaan yang betul kerana kedudukan matanya berada pada aras meniskus. Perhatikan kedudukan mata Aisyah yang segaris dengan aras meniskus. Ini adalah meniskus bagi air. Mari kita kenal pula apa itu meniskus. Meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berkeluk. Ini adalah permukaan cecair di dalam silinder penyukat. Ini adalah meniskus. Meniskus adalah permukaan yang kelihatan berkeluk. Kita teruskan dengan subtajuk yang terakhir untuk hari ini iaitu kaedah sesaran air. Tujuan kaedah sesaran air adalah untuk mengukur isi padu pepejal yang tidak sekata. Sebagai contoh, batu ialah pepejal yang tidak sekata. Untuk mengukur isi padu batu, kita boleh menggunakan kaedah sesaran air, iaitu batu diikat dengan benang dan dimasukkan ke dalam air. Apabila dimasukkan ke dalam air, aras air akan meningkat. Perbezaan antara aras air sebelum dan selepas adalah dinamakan air yang tersesar. Jadi, isi padu air yang tersesar seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah adalah bersamaan dengan isi padu objek. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu batu.
ini dinamakan kaedah sesaran air. Baiklah, ini adalah kaedah sesaran air yang pertama. Dengan menggunakan silinder penyukat, isikan air ke dalam silinder penyukat. Sebagai contoh, kamu perhatikan dalam silinder penyukat yang pertama, 20 ml air dimasukkan. Ini dinamakan bacaan isi padu awal. Kemudian, batu yang diikat dengan benang dimasukkan dalam silinder penyukat tadi. Aras air akan meningkat. Perhatikan aras air setelah batu dimasukkan. Aras air meningkat kepada 30 ml. Ini kita namakan bacaan isi padu akhir. Jadi, isi padu batu ialah bacaan isi padu akhir air tolak dengan isi padu bacaan isi padu awal air. Bermakna 30 ml tolak 20 ml bersamaan dengan 10 ml. Beza antara isi padu akhir dan isi padu awal adalah bersamaan dengan isi padu objek, iaitu batu. Baiklah, kita teruskan dengan kaedah sesaran air yang kedua, iaitu dengan menggunakan tin Eureka. Perhatikan, sebelum tin Eureka diletakkan di atas bongkah supaya kedudukannya lebih tinggi daripada silinder penyukat. Air diisikan ke dalam tin Eureka dan perhatikan aras air dalam tin Eureka. Aras air dalam tin Eureka perlulah menghampiri bukaan mulut tin Eureka ataupun bukaan corong pada tin Eureka. Kemudian, batu yang diikat pada benang digantungkan ke dalam tin Eureka. Apabila batu dimasukkan, air dalam tin Eureka akan tersesar keluar melalui bukaan corong tin Eureka. Air tadi akan melimpah masuk ke dalam silinder penyukat. Air yang tersesar dan melimpah keluar ini, isi padunya bersamaan dengan isi padu batu. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu batu yang hendak diukur tadi. Okey. Jadi kita telah selesai belajar 4 subtajuk bagi tajuk isi padu, mengukur isi padu pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapat memahami apa yang telah disampaikan dan sila siapkan latihan dan tugasan yang telah diberikan. Okey, sekian sahaja daripada cikgu hari ini. Assalamualaikum.